请大家同心默祷 ，sama-sama doa dalam hati。Amin。奉主耶稣圣名领诗，让nama Tuhan Yesus memimpin kidung。请大家翻开赞美诗第20首。Sila rujuk kidung bilangan 20，20首20。第一节ayat pertama。第二节ayat kedua。第三节ayat ketiga。请大家再翻开赞美诗第32首。Sila rujuk kidung bilangan 32，32。第一节ayat pertama。手拿罪人，将是恩越传越近，随力者不足寻找，做如迷途做怜悯，了不得高声宣告，耶稣可收纳罪人，让众人清楚知道，耶稣可收纳罪人。第二节ayat kedua。主这一许可心平，虽然他总罪越深，耶稣可收纳罪人，了不得高声宣告，耶稣可收纳罪人，让众人清楚知道，耶稣可收纳罪人。第三节ayat ketiga。尽我内心无这些，坦然地在路发现，耶稣从我从前有，使我进父神所求，了不得高声宣告，耶稣可收纳罪人，让众人清楚知道，耶稣可罪人。第四节ayat keempat。耶稣可收纳罪人，我就是主耶蒙恩，我主心却主过恨，得罪就主天天门，了不得高声宣告，耶稣可收纳罪人，让众人清楚知道，耶稣可收纳罪人。
请大家再翻开赞美诗第50首 Sila rujuk Kidung Bilangan 50 50首50。第一节 Ayat pertama。唯独耶稣是我救主，我下真了就是耶稣，永远举起耶稣基督，我所仰望唯有耶稣，唯独耶稣是我救主，我心赞美，我靠传扬，救我以我是我真神，全能之主，荣耀之王。第二节 ayat kedua。唯独耶稣是我救主，你十字架为我牺牲，流出宝血从我嘴前，救我灵魂从死入生。唯独耶稣是我救主，我心赞美，我靠传扬，救我以我是我真神，全能之主，荣耀之王。第三节 ayat ketiga。唯独耶稣是我真神，一切无悔，宝血洗净，降下生命，跨越我心，是我的心，热热更新。唯独耶稣是我救主，我心赞美，我口传扬，救我以我是我真神，全能之主，荣耀之王。第四节 ayat keempat。唯独耶稣为我疾病，保我耳朵，保我灵命，我属耶稣，为他肢体，全能耶稣，救我到底。唯独耶稣是我救主，我心赞美，我靠传扬，救我以我是我真神，全能之主，荣耀之王。请大家再翻开赞美诗第62首 Sila rujuk Kidung Bilangan 62 62首62。第一节 ayat pertama。我深愿救主常疼我不敢独自前行，我深愿主时刻同在，他之手领我前程，愿被他随意引导，我心中毫无危机，无论何往不出远远，随主教中一路行。第二节 ayat kedua。我深愿救主常写我信心若落不见，主将火放安慰声音，至少的充满自恋，愿被他随意引导，我心中毫无危机，无论何往不存远远，随主教主一路行。第三节 ayat ketiga。我深愿救主常写我，不只舍就不想离，我遭迫我就顺境，一朝这一切若意，任凭他随意引导，我心中毫无危机，无论何往不出远远，随主教主一路行。第四节 ayat keempat。我深愿救主常写我，他赐无人也靠过，直到心境越大特别，他不他助我温度，任凭他随意引导，我心中毫无危机，无论何往不出远远，随主教主一路行。请大家再翻开赞美诗第88首 Sila rujuk Kidung Bilangan 88 88首88。
DJ A pertama. 我深深若是接着同于江山，送神灵充满昨天国福音，道阻心山是与彼个归旧人，宣告是喜悦，求我已来临。我是他爱我，死是他救我，将是他带去我罪孽遥远。我是他赐我永远埋着意，得到他再来荣耀这一天。DJ A kedua. 在受难前夕，他与门徒坐席，离席将神才训会和开解。到约主祷告，忧伤和流如血，生命的世家，担当人罪孽。我是他爱我，死是他救我，将是他带去我罪孽遥远。他赐我永远埋着意，等到他再来荣耀这一天。DJ A keempat. 在世界末日，他从天上再来，那日极威严，坐在审判台。我们常惊喜，万恶被他解去，那不信罪人都与他悲哀。我是他爱我，死是他救我，望着他带去我罪孽遥远。复活是他赐我永远埋着意，等到他再来荣耀这一天。请大家再翻开赞美诗第416首。Saya rujuk Kidung Bilangan 416, 416, 416. DJ A pertama. 情愿能做闻道，与我同的是神下，坚定的人并心回答，我愿跟从你到底。主啊，我情愿我灵依属你，重造我心里，圣洁像你，求主赐光，照耀引导我，使我更爱你，主真坚信福音。DJ A kedua. 一颗祈愿问主问道，为生呼召我和你，勇敢随主心之所领，如门徒在加利利。主啊，我情愿我灵依属你，重造我心里，圣洁像你，求主
感谢主领事到此，syukur kepada Tuhan pimpin Kidung sampai di sini. Haleluya. Kita bersiap sedia sama-sama doa dalam hati. 一起预备先同心默祷。 Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mulakan kebaktian malam ini. 奉主耶稣圣名开始今天晚上的聚会。 Pertama-tama sekali kita sama-sama naikkan pujian bilangan 177. 一起唱诗177首。 请坐。 Baik, haleluya, salam damai sejahtera kepada rekan sekerja, para pendeta, diakon, penatua, saudara dan saudari, kawan-kawan yang turut bersama-sama berkebaktian dalam talian malam ini. 首先问候各位传道同工、长老、执事，以及各位弟兄姐妹，还有在线上还一同参加今晚聚会的那些朋友们， 大家晚上平安。 Kita sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi memberi peluang dan kesempatan untuk kita. 非常感谢主能够赐给我们这么美好的机会。
Baik, sebelum kita sama-sama mempelajari sebahagian daripada firman Tuhan, 在我们还没有学习神一部分的道理之前， maka terlebih dahulu kita sama-sama sujud berdoa. 接下来我们一同跪下祷告。 Dalam doa kita mohon Tuhan terus memimpin dan menjaga kita sekalian, 在祷告中，我们求神继续的来去带领、保守我们， agar kiranya kebaktian ini dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. 也愿神能够祝福及带领这一次的聚会。 Bahkan kepada mereka yang turut bersama-sama mendengarkan firman ini dapat dibangunkan, 还有听到的也同样的能够得到造就， agar kiranya iman kita ini semakin lama semakin bertumbuh ke arah anugerah keselamatan itu. 愿我们的信心呢能够一直向着这个救恩来去渐渐的成长。 Mari kita sama-sama sujud berdoa. 一起同心跪下祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa. Haleluya, 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 haleluya,
Baik, sekali lagi saya ucapkan salam damai sejahtera di dalam Tuhan, diucapkan kepada seluruh jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus. 再一次的问候各位主所爱的弟兄姐妹们，大家平安。 Sekali lagi kita dapat yaitu bersama-sama berkebaktian melalui talian ini. 也能够通过这个线上的一同来参加聚会。 Baik, dalam kesempatan ini kita bincangkan yaitu 3 perkara yang dimusnahkan oleh iblis. 那趁着这个机会，我们一同的来去探讨魔鬼所毁灭的3件事。 Baik, apalah 3 perkara yang telah dimusnahkan oleh iblis ini? 到底是哪3件事呢？是魔鬼所毁灭的呢？ Yang seharusnya kita usahakan hindarkan di dalam kehidupan kita bersama. 就是我在我们的生活当中，我们要尽量的来去远离它。 Di dalam Alkitab menjelaskan kepada kita tentang iblis ini. 那圣经也有告诉我们有关这个魔鬼。 Baik, kita lihat dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-5. 请看彼得前书的第5章。 1 Petrus pasal yang ke-5 kita baca ayat 8. 请看彼得前书第5章第8节。 Ayat 8. 第8节， Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 勿要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。 Baik, di dalam satu ayat ini menyuruh bagi kita supaya kita harus mau sedar dan berjaga-jaga. 在这里告诉我们说，要谨守警醒。 Mengapa kita perlu mau sadar dan perlu berjaga-jaga di dalam suatu kehidupan kita? 为什么要在生活当中谨守警醒呢？ Kadang-kadang dalam kehidupan kita ini apabila jauh yaitu di dalam kemewahan dunia ini, 当我们这个生活呢是生活在这个富足当中的时候， membuatkan kita terbuai daripada segala keindahan duniawi ini. 就是有关这个世界上所有的美好， Sehingga kita tidak akan yaitu berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. 这样呢，我们在生活当中就没有办法谨守警醒。 Maka dengan itu yaitu iblis ini mengambil kesempatan untuk menjatuhkan kita. 所以魔鬼呢就会找这个机会来去让我们跌倒。 Seperti mana yang dikatakan di sini, di mana iblis ini berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. 所以在这里呢，告诉我们说，我们的魔鬼呢，就好像这个仇敌呢，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。 Nah, tanpa kita sadari dalam kehidupan kita hari ini, 那我们有想过，在我们的生活当中， di mana iblis ini seringkali bersama-sama dengan kita. 就是魔鬼呢，经常和我们同在， Dia ingin yaitu mengambil kesempatan untuk menjatuhkan seseorang itu. 就是他会在寻找机会让一个人跌倒。 Maka dengan ini kita perlulah sedar dan berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. 所以在我们的生活当中，我们务要谨守警醒， Karena kita tahu apabila iblis ini yaitu melihat kelemahan kita, 因为呢，这个我们的仇敌魔鬼呢，一直在看着我们的软弱， maka dia mengambil kesempatan itu untuk menjatuhkan kita. 所以会寻找机会让我们跌倒。 Nah, kalau kita melihat di dalam kitab 2 Tesalonika, 请看帖撒罗尼迦后书， 2 Tesalonika pasal yang kedua. 帖撒罗尼迦后书的第2章， Kita mula baca dari ayat yang ke-9. 我们从第9节开始看。 Ayat 9. 第9节， Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu. Ayat 10. 第10节， Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Di dalam 2 ayat ini diperjelaskan kepada kita, 所以这2个经节告诉我们说， yaitu tentang kedatangan si pendurhaka itu adalah suatu pekerjaan daripada sang iblis ini. 这里告诉我们说，这不法的人来是照撒旦的行动运动， Dia akan datang dengan perbuatan-perbuatan ajaib dan tanda-tanda mukjizat palsunya. 他行了各样的异能、神迹和一切虚假的启示。 Dia datang untuk apa?
他来是为了什么呢？ Dia datang untuk menjerat kepada mereka yang tidak mengasihi kebenaran itu. 就是他在那沉沦的人身上呢，行各样出于不义的诡诈。 Jadi ini merupakan salah satu kerjaya yang dilakukan oleh iblis ini. 所以这也是魔鬼的一个工作， Ia akan memecah belahkan tentang iman kepercayaan kita. 就是他会去破坏我们的信仰。 Maka dengan ini kalau kita tidak berjaga-jaga di dalam satu kehidupan kita hari ini, 所以如果在今天的生活当中，我们没有谨守警醒 maka 的话， suatu sekali kita akan terjerumus juga di dalam godaan iblis ini. 那肯定我们会掉入这个魔鬼的这个引诱。 Maka dengan ini kita perlulah berjaga-jaga di dalam satu kehidupan kita. 因此，在生活当中，我们一定要谨守警醒。 Kita harus mau sadar bahwa iblis ini sentiasa bersama-sama dengan kita. 我们要知道呢，魔鬼随时和我们在一起， Mencari kesempatan, mencari kelemahan kita. 一直在找机会来去找我们的软弱， Agar kita binasa bersama-sama dengan dia. 让我们能够和他一同毁灭。 Inilah yang dilakukan oleh iblis ini. 这也是魔鬼所做的。 Jadi malam hari ini kita akan melihat apalah 3 perkara yang dimusnahkan oleh iblis ini. 所以今天晚上我们一同的来去看，到底魔鬼所毁灭的3件事是什么呢？ Sehingga kan di kalangan jemaat kita pada hari ini akan terjerumus dalam 3 perkara ini juga. 而且在我们的信徒当中呢，也有掉落在这3件事里头的。 Baik, yang pertama, 第一， dia akan memusnahkan kebenaran firman Tuhan itu. 就是他会毁灭掉神的真理。 Kalau kita merujuk kembali kepada 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9 hingga 10 yang telah kita baca itu, 如果我们看回帖撒罗尼迦后书第2章9和10节， dalam ayat yang ke-10 kalimat yang terakhir di sini menjelaskan kepada kita. 而第10节的下半段告诉我们， Katanya terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. 因他们不领受爱真理的心，使他们得救。 Yaitu terhadap mereka yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran firman Tuhan ini. 就是他们不领受爱真理的这个心， Karena mereka tidak berjaga-jaga dan berwaspada. 因为他们没有谨守警醒。 Maka inilah suatu kesempatan iblis itu memutarbelitkan tentang kebenaran firman Tuhan itu. 所以这个是魔鬼的一个好机会，来去反转这个真道。 Iblis tahu tentang kebenaran firman Tuhan itu. 魔鬼实际上也是知道神的真理的， Maka dia juga berusaha untuk memutarbelitkan tentang firman kebenaran ini. 所以他会把这个神的真理呢来去反转。 Nah, kalau kita lihat dalam kitab Matius pasal 24请看马太福音的24章， tentang kerjaya daripada si iblis ini. 就是魔鬼的工作。 Kita lihat Matius 24, kita baca ayat yang ke-11. 我们请看马太福音24章11节。 Ayat 11, 11节， banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. 且有好些假先知起来迷惑多人。 Baik, di sini dikatakan kepada kita banyak nabi-nabi palsu akan muncul, di mana mereka ini akan banyak menyesatkan orang. 在这里告诉我们说，有好些假先知会起来，他们会迷惑很多人。 Di dalam satu kehidupan kita pada hari ini, 而在我们今天的生活当中， apabila kita memperhatikan di sekeliling kita, 我们看看观察一下我们的四周， maka dengan itu banyak nabi-nabi palsu akan muncul, mereka akan menyesatkan banyak orang. 我们会发现有好些假先知起来迷惑多人。 Kita baca lagi ayat 24. 我们再看24节， Ayat 24. 24节， Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 因为假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事，倘若能行，连选民也就迷惑了。 Baik, di sini dijelaskan kepada kita tentang kemunculannya Mesias palsu ini. 在这里很清楚的告诉我们假基督的出现， Bahkan kepada nabi-nabi palsu. 还有假先知， Oh, mereka telah mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. 他们会显出大神迹， Oh, tanda-tanda mukjizat. 还有大奇事。 Oh, sehingga kan mungkin banyak orang yang umat pilihan ini disesatkan oleh mereka. 倘若能行，连选民也就迷惑了。 Baik, hari ini kita dapat melihat tentang kerja si iblis ini. 而今天我们可以看到魔鬼的工作， Faktor pertama yang harus dilakukannya 就是第一个他所要做的， adalah dia mau memutarbelitkan tentang kebenaran firman Tuhan ini. 就是他要去反转神的真理，
apabila firman Tuhan ini diputar-belitkan, 当神的真理呢被反转了之后， pada waktu itu ramai orang yang terikut-ikut dengan yaitu penyesat itu. 那很多人就会被迷惑了。 Jadi kalau kita tidak berhati-hati dalam satu kehidupan kita, 那如果在生活当中我们没有谨守警醒， maka Alkitab mencatatkan banyaklah orang pilihan juga disesatkannya. 圣经告诉我们说，连选民也就迷惑了。 Nah, tidak heran pada hari ini banyak di kalangan jemaat Tuhan juga yaitu terikut-ikut dengan ajaran-ajaran palsu ini. 也看到呢，我们在信徒当中呢，也有很多都会受到这些迷惑。 Bahkan juga tidak sedikit sebanyak yaitu pekerja-pekerja suci yaitu terpesong jauh daripada kebenaran firman Tuhan itu. 也有许多的这些圣工人员，他们也是偏离了真道。 Baik, harus kita tahu bahwa di peringkat awal itu, 我们知道呢，在这个初期的时候， di mana iblis ini telah berusaha untuk yaitu memusnahkan keutuhan kebenaran firman Tuhan. 我们知道呢，这个魔鬼会想尽办法来去毁灭神的真理。 Nah, kalau kita melihat daripada peristiwa apabila manusia yang pertama itu telah ditempatkan di Taman Eden, 我们可以看看呢，第一个人类呢被放置在这个伊甸园里头， maka Tuhan telah memberi suatu perintah kepada manusia. 而神呢也降下了那个命令给他们。 Baik, apalah perintah yang diperkatakan oleh Tuhan kepada manusia itu? 而神对这个人类呢说了什么呢？ Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. 请看创世纪的第2章。 Kejadian pasal yang kedua kita baca bermula dari ayat 16 hingga 17. 我们请看第2章16还有17节。 Ayat 16. 16节， Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. 17节， Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Baik, di dalam dua ayat ini diperjelaskan kepada kita 这2个经节告诉我们说， ketika Tuhan berhadapan dengan manusia di dalam Taman Eden itu. 所以当神呢在伊甸园面对那个人的时候， Maka pada waktu itu dia telah memberi satu perintah kepada manusia itu. 所以神呢就给了他一个命令。 Nah, di dalam ayat 16 di sini dijelaskan kepada kita. 16节告诉我们说， Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia itu. 所以耶和华神吩咐他说， Katanya semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 园中各样树上的果子你可以随意吃。 Ayat 17 katanya di sini, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. 17节只是分别善恶树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。 Baik, ini merupakan salah satu perintah Tuhan kepada manusia itu yang perlu yaitu diingat oleh manusia. 而这也是神给这个人的一个命令，而人应当要去记得它。 Jadi ini merupakan salah satu suruhan yang perlu diingat oleh manusia ini. 所以这也是人应当要记得的一件事。 Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 16 tadi, 我们看看16节， Tuhan berkata bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 神说园中各样树上的果子你可以随意吃， Manakala dalam ayat 17 ada perkataan tetapi. 但是在17节他就说只是， Apa maksudnya di sana? 这是什么意思呢？ Dia dapat membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. 就是能够区分什么是可以，什么是不可以。 Apa yang tidak boleh? 什么是不可以的呢？ Yaitu tentang pohon pengetahuan baik dan jahat. 就是分别善恶树上的果子， Jangan kau makan buahnya. 你不可吃， Nah, kalau engkau memakannya pasti engkau mati. 因为你吃的日子必定死。 Baik, ini merupakan suatu perintah Tuhan kepada manusia. 这个是神给予人的一个命令。 Namun bagaimana dengan manusia itu dan bagaimana iblis ini mencelakakan manusia itu? 但是呢，人却怎样做呢？魔鬼又怎样让这个人类掉入罪恶呢？ Karena manusia itu tidak berjaga-jaga. 因为人没有谨守警醒， Maka akhirnya manusia itu gagal. 所以就失败了。 Nah, kalau kita lihat pasal yang ketiga. 我们看看第3章， Kejadian pasal 3 mulai dari ayat 1. 创世纪的第3章，我们从第1节开始看。 Ayat 1. 第1节， Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang yang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah.
ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Ayat 2. 第2节， Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3. 第3节， Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Baik, di dalam 3 ayat ini menjelaskan kepada kita 在这3个经节告诉我们说， di mana keutuhan kebenaran perintah Tuhan pada waktu itu sudah diputar belitkan. 就是神的真理呢，神的这些说话呢，都被反转了。 Karena iblis ini sangat-sangat cerdik untuk menjatuhkan manusia itu. 因为这个魔鬼呢，非常的聪明，让人跌倒了。 Kalau kita melihat daripada perbualan mereka ini, 如果我们看看他们的对话， apabila ular itu berkata kepada perempuan itu, 蛇就对这个女人说， katanya, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? 就是神曾经说，你们不可以吃这个树上的这些果子。 Kalau kita lihat di dalam petikan ayat 16, ayat 17 yang telah kita baca ini, 我们看看刚才我们所念的16还有17节， maka terlalu jauh bezanya. 就是它的区别非常大。 Ayat yang kedua, ayat yang ketiga telah menjelaskan kepada kita 第2和第3节告诉我们， bahwa keutuhan kebenaran firman Tuhan itu sudah diputar belitkan. 就是神的真理呢，已经被它翻转了，偏离了一点。 Jadi ini merupakan salah satu kerja ya daripada iblis itu untuk yaitu menjatuhkan manusia ini. 所以这也是魔鬼的工作，要让人跌倒。 Maka oleh demikian kita perlu berjaga-jaga dan berwaspada terhadap hal ini. 所以在这件事上呢，我们要特别的小心。 Tidak heran pada hari ini banyak yaitu nabi-nabi palsu muncul untuk memberitakan firman Tuhan. 所以在今天呢，出现了很多的假的先知，反转了神的道。 Maka kita haruslah berjaga-jaga tentang yaitu firman yang mereka sampaikan itu. 所以我们要特别小心所传讲的这些道理。 Karena Injil itu akan diputar belitkan oleh mereka. 因为福音呢会被他们改变了。 Paulus mengingatkan hal ini juga kepada jemaat di Galatia. 在这里呢，保罗也特别提醒加拉太的那些信徒。 Kalau kita melihat dalam kitab Galatia pasal 1, 请看加拉太书的第1章， kita baca ayat 6. 请看第6节。 Ayat 6, 第6节， Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ayat 7. 第7节， Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu yang bermaksud untuk balikin kebenaran Injil Kristus. Ayat 8. 第8节， Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Baik, di dalam beberapa ayat yang telah kita baca ini, 刚才我们所念的这几个经节， di mana Paulus juga mengingatkan hal ini kepada jemaat di Galatia. 保罗也特别的提醒加拉太的信徒， Ketika Paulus datang ke sana untuk memberitakan Injil, 当保罗去到那里传福音的时候， nah pada waktu jemaat Galatia cepat mendengar dan percaya kepada Injil yang telah disampaikan oleh Paulus ini. 对于保罗所传讲的福音，他们很快的就相信并且接受了。 Tetapi masalahnya apabila Paulus seketika saja telah meninggalkan mereka, 但是呢，当保罗短暂的离开他们的时候， maka pada waktu itu jemaat di sana telah berbalik kepada yaitu Tuhan Allah. 但是呢，他们很快的就回转了， Mereka telah meninggalkan Tuhan Allah. 他们就离开了神， Lalu mereka telah mengikuti suatu Injil yang lain. 他们去随从别的福音。 Kenapa? Karena ada nabi-nabi palsu datang untuk memberitakan Injil pada waktu itu juga. 因为那时候出现了假先知来去迷惑了他们。 Saudara dan saudari sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， hari ini yaitu iblis berusaha untuk memusnahkan kebenaran firman Tuhan. 而今天呢，魔鬼很努力的想要办法来去破坏、毁灭神的真道。 Sangat-sangat menyedihkan pada hari ini di mana di kalangan jemaat Tuhan ada orang yang telah jatuh terhadap hal ini. 令人可悲的是，在信徒当中呢，也有人在这件事上跌倒了。 Bukan hanya pemercaya biasa,
不只是普通的信徒罢了， Tetapi di kalangan pekerja kudus Tuhan itu. 还有在那些圣职人员也是一样。 Karena tidak berjaga-jaga, karena tidak berwaspada, maka mereka terjerumus jauh daripada Injil kebenaran Tuhan. 因为没有谨守警醒，所以他们就远离了神的真道了。 Pada hari ini kita haruslah berusaha tentang kerjaya daripada iblis ini. 所以今天我们要特别的小心魔鬼的工作， Kebenaran, keutuhan kebenaran itu dia berusaha untuk memusnahkannya. 因为他会想尽办法来去破坏神的真道， Sehingga akan ramai sekali jatuh di dalam yaitu hal ini. 所以很多人都在这件事上跌倒了。 Baik, ini yang pertama, 这是第一点， yaitu perkara yang dimusnahkan oleh iblis itu. 就是魔鬼所毁灭的事， Dia memusnahkan keutuhan kebenaran firman Tuhan. 就是毁灭了神的真道。 Baik, yang kedua, 第二， yaitu iblis berusaha untuk memusnahkan perpaduan dan kesatuan jemaat Tuhan ataupun gereja itu. 就是魔鬼想尽办法要来去破坏教会信徒之间的这些和睦。 Hari ini bagi kita, apakah kita sudah sadar terhadap hal tersebut? 而今天的我们是否有醒觉关于这件事呢？ Apabila kita merenungkan kembali, 如果我们回想的话， yaitu tentang yaitu kehidupan jemaat Tuhan, 就是有关这个神的这个教会信徒之间的生活， dapat dilihat gereja itu semakin lama semakin maju. 就是有一些教会呢越来越进步。 Kita sangat-sangat gembira apabila melihat gereja itu semakin lama semakin maju. 我们看到教会越来越进步呢，我们会感到很高兴， Karena adanya perpaduan kesatuan jemaat di dalam gereja tersebut. 因为信徒之间呢都很团结和睦。 Namun hal ini yaitu sangat-sangat yaitu mendengkikan hati iblis itu. 但是这样的事情呢，会让魔鬼觉得很妒忌。 Dia tidak mau melihat kesatuan yaitu seluruh jemaat untuk yaitu kemajuan gereja. 魔鬼呢不想要看到呢信徒之间是这么团结和气的相处。 Maka dengan ini melalui perpaduan dan kesatuan jemaat dalam gereja itu, 而通过教会信徒之间这些团结和气， dia akan merosakkan yaitu kesatuan gereja, perpaduan dalam gereja tersebut. 那么魔鬼就会想尽办法想要去破坏它。 Paulus pernah mengingatkan hal ini kepada jemaat di Korintus. 而保罗也曾经提醒哥林多的信徒， Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 1. 请看哥林多前书的第1章， Kita baca dahulu ayat yang ke-10. 我们先看第10节。 Ayat 10. 第10节， Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu saya sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Baik, di dalam satu ayat ini menjelaskan kepada kita 所以这经节清楚告诉我们说， di mana Paulus telah menasihati seluruh jemaat di Korintus itu. 在这里呢，就保罗劝勉了哥林多的信徒。 Apa yang diinginkan oleh Paulus di sini supaya mereka ini saya sekata jangan adanya perpecahan di antara kamu. 你们中间也不可分党，只要一心一意。 Tetapi Paulus mengharapkan supaya mereka ini erat bersatu sehati sepikir di dalam Tuhan. 就是他们要一心一意，彼此相合在主里面。 Saya yakin dan percaya apabila jemaat Tuhan bersatu, maka tentu gereja itu gereja yang hidup dan gereja yang maju. 那如果信徒之间能够彼此相合，这肯定是一个能够进步的教会。 Iblis melihat apabila gereja itu semakin lama semakin maju. 当魔鬼看到教会越来越进步的时候， Jemaat Tuhan semakin lama semakin sehati saya sepikir. 而且呢，信徒也越来一心一意，彼此相合。 Pada waktu itu dia berusaha untuk mengucar-kacirkan kesepahaman, kesepakatan seluruh jemaat Tuhan. 那时候呢，魔鬼就会开始动工，要去搅乱信徒之间的这些相合。 Nah, sama seperti terjadi dalam jemaat di Korintus ini. 就好像在哥林多的教会也是一样。 Kalau kita baca ayat 11. 我们看11节， Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Koli tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Ayat 12. 12节， Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Baik, di sini dijelaskan kepada kita. 在这里告诉我们说， Di mana pada waktu itu
Paulus yaitu mendengar kabar tentang kehidupan jemaat di Korintus itu. 就是保罗听到了有关哥林多教会信徒那些生活， Adanya perpecahan di kalangan mereka. 就是他们中间开始出现了纷争。 Kenapa adanya perpecahan di antara jemaat pada waktu itu? 为什么信徒之间会出现了纷争呢？ Kalau kita baca dalam ayat yang ke-12, 我们看看12节， baik di sini dikatakan aku dari golongan Paulus. 我是属保罗的， Sebilangan kecil lagi berkata aku dari golongan Apolos. 有一部分就说我是属亚波罗的， Ada lagi berkata bahwa dia adalah dari golongan Kefas. 有些说我是属基法的， Ya, ada lagi berkata bahwa dia daripada golongan Kristus itu. 也有些说我是属基督的。 Jadi membuatkan seluruh jemaat pada waktu itu berpecah belah. 所以那时候他们就开始出现了分党。 Kadang-kadang di dalam satu kesatuan gereja kita pada hari ini 而在教会的今天来看的话， juga pernah berlaku di dalam kehidupan kegerejaan kita. 其实，在我们今天的教会生活也是出现了这样的情况。 Apabila seseorang itu meminati seseorang itu, 但是如果有一个人对某一个人有这个兴趣， kalau si Anu datang baru saya akan ikut dia. 就是说啊，他来了我就跟随他； Kalau si Anu saya tidak mau ikut dia. 如果是某某人，我又不想跟随他， Jadi dia dapat membeza-bezakan seseorang itu. 就是不能够这样的来去区分。 Jadi membuatkan sesuatu perpecahan di kalangan yaitu perpaduan kesatuan jemaat dalam gereja itu. 就是会让教会呢会出现这样的纷争。 Salah satu daripadanya juga kenapa yaitu adanya perpecahan dalam rumah Tuhan ini. 还有在神的家为何会出现这样纷争分党的事呢？ Iblis tahu tentang kelemahan kita. 魔鬼知道我们的软弱， Maka dia menghancurkan kesatuan ini melalui yaitu perkara-perkara yang diinginkannya. 就是他会对于他想要的事情呢，想尽办法去破坏我们的团结。 Salah satu daripada yaitu senjata iblis untuk menghancurkan kesatuan perpaduan seluruh jemaat Tuhan ini. 对于破坏神家和睦的其中一个武器就是， Kalau kita lihat dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-12. 请看哥林多后书的12章。 Kita lihat dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-12, kita baca ayat yang ke-20. 哥林多后书12章20节。 Ayat 20. 20节， Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan dan kerusuhan. Baik, di dalam ayat ini Paulus sangat-sangat mengkhawatir tentang hal ini. 所以在20节呢，这也是保罗所担心的一件事。 Apa yang dikhawatiri oleh Paulus 保罗所担心的是什么呢？ yaitu terhadap jemaat di Korintus ini. 就是有关这个哥林多的信徒， Satu daripadanya adalah perselisihan. 就是他们出现了这个纷争， Keduanya daripada iri hati. 就是嫉妒； Ketiga adalah amarah. 第三，恼怒； Dan keempat adalah kepentingan diri sendiri. 第四，结党、 Fitnah, 毁谤、 bisik-bisikan, 谗言、 keangkuhan, 狂傲， dan kerusuhan. 还有混乱的事。 Baik, ini merupakan salah satu senjata daripada si iblis ini untuk yaitu menghancurkan kesatuan umat Tuhan itu. 这也是魔鬼的其中一个武器，要来破坏教会信徒之间的这些和睦。 Kadang-kadang di dalam satu keputusan EJK gereja kita, 有时候教会的成员他们所提出的看法， maka membuatkan anggota itu berselisih paham. 就是所采取的决定呢，可能会造成成员之间误会了。 Maka apabila adanya perselisihan paham, 当出现了误会的时候， terjadilah sesuatu yaitu perkara yang menghancurkan kesatuan yaitu jemaat Tuhan. 而这也是会破坏教会信徒之间这些和睦和气。 Dan hari ini juga tidak sedikit orang ataupun jemaat Tuhan yaitu berpecah karena adanya perselisihan paham. 还有因为这个误会的出现呢，也导致了有一些信徒可能跌倒了。 Harus kita ingat bahwa melalui perselisihan paham ini dapat meruntuhkan keutuhan kesatuan gereja kita. 我们要知道呢，这些误会的出现呢，会导致一个教会信徒之间呢就是会伤了这个和气。 Yang kedua, 第二， yaitu tentang iri hati. 有关这个嫉妒， Iri hati juga membuatkan kita akan berpecah belah.
也会导致我们分裂。 Melihat seorang memiliki sesuatu kebijaksanaan tersendiri, 就是有一个人他可能有特别的聪明智慧， maka timbullah suatu iri hati kepada seseorang tersebut. 那么另外一个人有可能会出现嫉妒的心。 Jadi melalui iri hati ini maka hancurlah yaitu kesatuan di dalam seluruh jemaat Tuhan. 这个嫉妒呢，有可能会成为了神家里头就会伤了就是信徒之间那个和气。 Jadi dengan demikian saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, 因此，主所爱的弟兄姐妹们， kita harus mau ingat bahwa apabila gereja kita semakin lama semakin maju, 我们要记得，当教会越来越进步的时候， iblis tidak senang untuk melihat kemajuan kita. 就是魔鬼看到教会的进步呢，他肯定感 Dia 到很 akan 不爽， dia akan berusaha untuk memusnahkan perpaduan dan kesatuan kita. 他肯定会想尽办法要去破坏我们的和气。 Nah, apabila kita gagal untuk hal ini, 当我们在这世上失败了， iblis akan mentertawakan kita. 那肯定的，魔鬼会在取笑我们， Karena dia berjaya yaitu untuk memecah belahkan kita. 因为他成功了让我们不再和气的相处。 Jadi apa yang harus kita lakukan di dalam satu kehidupan kita? 所以在生活当中，我们应该要怎么做呢？ Nah, kita lihat dalam kitab 2 Timotius pasal 2. 请看提摩太后书的第2章， 2 Timotius pasal 2 kita baca ayat 14. 第2章14节， Ayat 14. 14节， Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarkannya. Baik, di sini dijelaskan kepada kita, 这里告诉我们说， yaitu perlu kita usahakan supaya jangan kira adanya bersilat kata. 这里告诉我们说，不可为言语争辩。 Apabila adanya bersilat kata di antara seluruh jemaat Tuhan, 如果信徒之间呢出现了这样的事的话， jadi ini membuatkan kehancuran kesatuan gereja itu. 那么就会破坏了教会之间的这个和气。 Jadi apa yang kita buat, kita haruslah dirikan kesatuan jemaat kita di dalam Tuhan. 所以信徒之间呢，我们应该要和和气气的相处， Jangan kita pecahkan kesatuan itu. 不要破坏了这个团结， Jangan kita biarkan iblis itu memenangi kita. 不要让这个魔鬼来去打败我们。 Tetapi kita perlu menjaga kesatuan kita di dalam Tuhan. 我们要在神里头的来去保持，要维持这个和气。 Baik, yang ketiga, 第3点， apalah perkara yang dimusnahkan oleh iblis? 魔鬼还有毁灭的事是什么呢？ Selain daripada dia memusnahkan kebenaran, 除了毁灭神的真理， dan juga yaitu memusnahkan perpaduan kesatuan jemaat, 还有信徒之间的这些和气团结。 iblis juga memusnahkan kemurnian dan kekudusan jemaat Tuhan. 魔鬼也是会去破坏信徒的这个圣洁。 Melalui kekudusan ini, maka tentu sekali ramai orang jatuh di dalam dosa. 通过圣洁这事呢，很多人都掉入的这个罪里头， Karena tidak berjaga-jaga, 因为他们没有谨守警醒， maka akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. 所以他们就犯了罪。 Karena tidak menjaga kemurnian kekudusan di dalam kehidupan, 因为他们没有在生活当中来去保守圣洁， maka akhirnya jatuh dalam dosa itu. 最后就掉入了罪恶里。 Kita lihat di dalam kitab 1 Korintus pasal 3. 请看哥林多前书的第3章 Kita baca ayat 16. 16节， Ayat 16. 16节。 Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ayat 17. 17节， Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Baik, di dalam dua ayat ini menjelaskan kepada kita. 这2个经节告诉我们说， Kita perlu tahu bahwa diri kita ini adalah bait Allah. 我们要知道呢，我们是神的殿， Yang tinggal di dalam kita adalah Allah sendiri. 而住在我们里头的就是神本身。 Di sini dikatakan kita adalah bait Allah yang kudus itu. 我们是神的殿，而神的殿是圣的， Maka kita perlu menjaga kekudusan kita, kemurnian kita. 所以我们要来去保守我们的圣洁。 Dari sudut apakah kita haruslah menjaga yaitu kemurnian kekudusan kita. 所以我们要尽力的、努力的来去保守我们的圣洁。 Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 di sini menjelaskan kepada kita. 在哥林多后书的第7章告诉我们说， Kita lihat dalam kitab 2 Korintus pasal 7 kita baca ayat 1.
哥林多后书的第7章第1节， ayat 1. 第1节， Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Baik, di sini dijelaskan kepada kita tentang yaitu kehidupan kesucian kita. 这里告诉我们有关这个圣洁的生活。 Katanya, marilah kita menyucikan diri kita. 这里告诉我们说，就当洁净自己， Yaitu dari semua pencemaran jasmani dan rohani. 除去身体、灵魂一切的污秽。 Maksudnya kita haruslah perlu menjaga kesucian di dalam kehidupan kita. 所以要在我们的生活当中来去保守圣洁， Lebih-lebih lagi daripada suatu kehidupan kerohanian kita. 更何况是我们的这个属灵的生活。 Kenapa kita perlulah menjaga yaitu diri kita, 为什么要来去保守圣洁呢？ yaitu dari hal kesucian. 就是在圣洁方面， Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 hingga 16 di sana menjelaskan kepada kita. 在彼得前书的第1章15和16节告诉我们说， Tuhan itu adalah kudus. 因为神是圣洁的。 Nah, kalau Tuhan itu adalah kudus, 如果神是圣洁的， maka kita pun haruslah menjalankan suatu kehidupan yang kudus di dalam Tuhan. 那我们在主里头也是要过着一个圣洁的生活。 Dari sudut hal ini, saudara dan saudari sekalian, 在这一方面呢，弟兄姐妹们， iblis tahu tentang kelemahan manusia, 魔鬼呢知道人类的软弱， yaitu dari sudut keinginan daging ini. 就是有关这个肉体的情欲。 Maka iblis itu pakaikan hal ini untuk menjatuhkan kita sekalian. 所以魔鬼就会用这方面来让我们跌倒。 Oleh yang demikian, Paulus berkata bahwa kita haruslah menjaga yaitu pergaulan kita. 所以保罗有告诉我们说，我们要去小心我们在交往方面的这些事情上要小心。 Nah, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 di sana menjelaskan kepada kita. 在哥林多前书的15章33节告诉我们说， Yaitu dikatakan di sana bahwa pergaulan yang buruk dapat merosakkan kebiasaan yang baik. 在这里告诉我们说，滥交是败坏善行。 Jadi kalau kita tidak berhati-hati daripada pergaulan kita, 所以我们特别在交往方面呢，要特别的小心。 maka pada waktu itu kita akan jatuh di dalam dosa. 这样呢会让我们掉入罪恶里头。 Baik, saya mengambil satu contoh dalam Alkitab ini. 那在这里我就拿出圣经的一个例子， Karena tidak berjaga-jaga, 因为没有小心谨慎， karena tidak berwaspada, 没有警醒， karena yaitu keinginan daging menguasainya, 因为这个肉体的情欲控制了他， maka orang ini jatuh dalam dosa. 所以最后这个人就犯了罪。 Baik, kita lihat dalam kitab 2 Samuel pasal 13. 请看撒母耳记下的13章。 2 Samuel pasal 13 kita baca mulai dari ayat 1. 撒母耳记下13章，我们从第1节开始看。 Ayat 1. 第1节， Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Ayat 2. 第2节， Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadapnya. Baik, di sini dijelaskan kepada kita 在这里告诉我们说， tentang Amnon dengan yaitu Tamar ini. 就是有关这个暗嫩和这个他玛。 Karena Amnon tidak berjaga-jaga, 因为暗嫩呢没有小心谨慎， maka dia tergoda kepada Tamar saudaranya ini. 就是受到了这个妹子的引诱， Karena tidak berwaspada, 没有小心谨慎， karena tidak berjaga-jaga, 没有去警醒， menuruti yaitu keinginan dagingnya. 随从了他自己肉体的情欲， Maka akhirnya bagaimana? 最后怎样呢？ Nah, kalau kita membaca selanjutnya, 我们如果接下去看的话， kita lihat ayat yang kelima. 我们看第5节。 Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan. Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya. Baik, di sini merupakan salah satu perkara yang dituruti oleh Amnon ini. 这也是暗嫩所做的，要做的一件事。 Ikhtiarnya di mana waktu ini dia akan jatuh dalam dosa.
就是他会犯罪了。 Jadi kalau kita baca ayat 6, ayat 7 sampai ayat 8, 如果我们一直念第6、第7到第8节的话， dia memohon kepada saudaranya Tamar itu datang ke biliknya untuk menyediakan makanan. 就是让他的妹子他玛呢来到他的房间准备食物给他。 Karena tidak berjaga-jaga, dikuasai oleh keinginan nafsunya itu. 但是因为没有去控制自己，受到这个情欲的诱惑， Maka Amnon telah memperkosakan saudaranya itu Tamar itu. 所以这个暗嫩呢就奸污了这个他玛。 Hari ini saudara dan saudari sekalian, 我们弟兄姐妹们， tidak sedikit di dalam jemaat Tuhan karena keinginan daging ini, 不少的信徒呢就因为这个情欲 maka jatuh di dalam dosa. 就犯了罪。 Iblis mengetahui tentang hal ini, 魔鬼知道这件事， maka kita perlu berjaga-jaga. 所以我们要特别的小心。 Amnon yang tidak berwaspada, 就是这个没有小心谨慎的暗嫩， menuruti keinginan dagingnya, 他随从了他肉体的情欲， akhirnya dia telah jatuh dosa. 最后就犯了罪。 Alkitab menjelaskan kepada kita, 而圣经告诉我们说， kalau kita lihat dalam kitab Efesus pasal 4, 我们请看以弗所书的第4章。 Efesus pasal 4 kita baca ayat yang ke-27. 以弗所书第4章27节， Ayat 27. 27节。 Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Baik, dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, 所以这经节告诉我们说， janganlah kita sekali-kali memberi kesempatan kepada iblis. 我们千万不要给魔鬼留地步。 Yaitu kita haruslah bersiap sedia, berjaga-jaga dalam satu kehidupan kita. 我们在生活当中要特别的小心谨慎， Jangan karena keinginan daging kita, nafsu kita ini akan jatuh di dalam dosa. 不要因为这个肉体的情欲呢，让我们犯了罪。 Hari ini juga ramai di kalangan jemaat Tuhan telah jatuh karena keinginan daging ini. 今天呢，也有很多不少的信徒呢，都因为这事而犯了罪。 Nah, di dalam 1 Timotius pasal yang ke-5, 在提摩太前书的第5章 kita baca ayat yang kedua. 第2节， Ayat 2, 第2节， perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Baik, dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, 所以这经节清楚告诉我们说， kita perlu menjaga hubungan sesama kita. 就是在关系之间，我们要特别的看住。 Kalimat akhir di sini menjelaskan yaitu kita perlu menjaga kemurnian, kekudusan kita. 下半段告诉我们说，总要清清洁洁的。 Kalau kita tidak berjaga-jaga, maka tentu sekali kita akan jatuh dalam dosa. 如果没有小心谨慎，那么就会很容易犯了罪。 Sebagai suatu kesimpulannya, 那么作为一个总结， kita kembali kepada 1 Petrus pasal yang ke-5 tadi. 我们再看回彼得前书的第5章， Dengan cara bagaimana kita akan yaitu mempersiap diri kita 我们要如何来去预备好自己呢？ untuk berhadapan dengan kerja-kerja iblis ini. 来去面对这些魔鬼的工作呢？ Kita baca ayat 9. 我们看第9节， Ayat 9. 第9节， Lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难。 Nah, persiapan kita untuk berhadapan dengan 3 perkara tadi, 所以这个是我们面对刚才3件事呢所做的一个准备， yaitu kita perlu melawannya dengan penuh iman kita. 就是我们要用坚固的信心来去抵挡他。 Apabila kita memiliki iman yang baik, 就是我们看看， maka tentu sekali kita dapat yaitu bertahan untuk melawan kerjaya daripada si iblis itu. 因为如果有这样的信心的话，我们就能够来去面对抵挡这些魔鬼的工作。 Baik, inilah sedikit firman Tuhan perkongsian kita pada malam hari ini. 这也是今天晚上我们一同的来去分享得到。 Tuhan memberkati kita. 愿神祝福大家， Dan seterusnya kita sekali lagi menyanyi Kidung Bilangan 224. 一起唱诗224首， 224. 224首。
Sila duduk. 请坐。 Baik, untuk mengakhiri kebaktian kita. 作为聚会的结束， Maka sekali lagi kita sama-sama berdoa. 我们再一次的祷告。 Dalam doa ini yang kita lupa terus membantu kerja-kerja suci. 在祷告当中，我们继续为圣工来去代祷。 Mereka yang lemah iman kita terus bantu di dalam doa. 还有那些身体欠安的弟兄姐妹， Dan juga iman kita sendiri. 还有我们自己的这个信心信仰， Baik, kita sama-sama sujud berdoa. 一起同心跪下祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa. Haleluya, haleluya,
Baik, kebaktian kita malam ini sampai sini saja. 今天晚上的聚会在此结束， Tuhan memberkati. 愿神祝福大家。 Ya. 哈利路亚。